Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 5. So cikgu nak sambung 10 soalan hari ini. Okey, sebelum tu terima kasih kepada yang telah like channel cikgu, yang dah subscribe. Semoga pelajar akan terus cemerlang. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-11. Okey, sebuah beg mengandungi X batang pen hitam, 14 batang pen merah dan Y batang pen biru. Okey, jika jumlah keseluruhan pen ialah 30, so sebatang 30. Okey, sebatang pen dipilih secara rawak daripada beg. Itu kebarangkalian memilih sebatang pen hitam 1/3 dan pen biru 1/5. So cari nilai X dan nilai Y. Okey, ini soalan kebarangkalian lah. Okey, first kali pelajar bila dapat saja soalan, kita keluarkan maklumat lah. X batang pen. So cikgu buat kat bawah lah. X batang pen, X pen hitam. Okey, so yang merah kita ada 14. Okey, dan Y kita ada biru lah. Okey, so soalan dia dekat sini dia kata kebarangkalian memilih sebatang pen hitam. So 1/3 Okey, formula dia seperti biasalah, seperti yang dalam buku tu Kebarangkalian pen hitam sama dengan bilangan hitam bahagi dengan bilangan ruang sampel. Ruang sampel ni jumlah pen lah. So kebarangkalian hitam ni kita dah ada 1/3 sama dengan bilangan hitam. Yang ni kita nak cari pen hitam tu berapa. So ruang sampel ni jumlah pen lah 30. So yang ni darab silang seperti biasa 1/3 darab dengan 30. So 3 kali 1, 3 kali 10. So pen hitam tu adalah 10. Okey, pen hitam ni adalah X lah. X tu 10. So automatik pelajar tahu jawapan dia C lah. Okey, kalau nak confirm lagi, kita cari pen biru pula. Pen biru 1/5. So kaedah dia sama Kaedah dia sama. So cikgu tulis balik kebarangkalian pen biru sama dengan bilangan pen biru bagi dengan bilangan ruang sampel. So biru dia dah bagi 1/5. So kita nak bilangan biru, so ruang sampel 30. So darab silang seperti biasalah. 1/5 darab 30. 5 kali 1, 5 kali 6. So 6 adalah pen biru ataupun Y lah. So automatik jawapan dia C. Mudah Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-12. Okey, sebuah kotak mengandungi 35 helai tuala kuning. So cikgu take note 35 tuala kuning. Okey, dan beberapa helai merah. So merah kita tak tahu berapa Okey, sehelai tuala dipilih secara rawak daripada kotak itu. Kebarangkalian sehelai tuala merah ialah 2/7. Cari bilangan tuala merah. Okey, so formula dia sama juga. Kebarangkalian tuala merah sama dengan bilangan tuala merah bahagi dengan bilangan ruang sampel. Kaedah dia sama. So dia nak bilangan tuala merah. So kebarangkalian dia 2/7 sama dengan bilangan tuala merah kita tak tahu bahagi dengan ruang sampel. So ruang sampel sekarang ni yang kita tahu 35 kuning. So 35 tambah dengan ruang sampel kita tak tahu merah tu berapa. So merah lah. Okey, so dekat sini kita boleh carilah. Ini sama kita darab silang. So cikgu selesaikan darab silang. So yang ni darab ni lah. 35 darab 2, so 70. Tambah dengan M darab 2, so 2M lah. Sama dengan 7M. So 70 sama dengan 2M bawa pergi sebelah. 7M tolak 2M, so 5M. So M sama dengan 70 bahagi dengan 5. So kita dapat 14.
So tuala merah adalah 14. Mudah sangat-sangat kan. Okey, formula dia sama. Pelajar Okey, so settle soalan yang ke-12. Okey, kita pergi kepada soalan 13. Okey, soalan 13 ni kita kembangkan seperti biasalah, kita selesaikan dia. Okey, untuk soalan 13 ni, kita yang ni kuasa 2 maksudnya 3P tolak 2. So 3P tolak 2. So kita selesaikan yang ni dululah. Okey, kembang seperti biasa 3P darab P. So 9P kuasa 2. So 3P darab dengan 2. So tolak 6P. 2P darab negatif 2 darab 3P. So tolak 6P juga. Negatif 2 darab negatif 2. So 4. So dekat sini kita akan dapat 9P kuasa 2 tolak 12P tambah 4. So selesai yang ni. Okey, untuk yang belakang pelajar take note Mana cikgu punya pen. Okey, so belakang ni pelajar take note. So kita buat bracket lah supaya kita tak keliru. So kita tolak dekat situ. Okey, kita selesaikan yang ni dulu. So P tolak 1, 2P tolak 4. So kembang P darab 2P, 2P kuasa 2. P darab negatif 4 tolak 4P. 1 darab dengan 2P. So negatif 2P. So negatif 1 darab 4. So kita dapat positif 4. So kat sini bracket pelajar 2P kuasa 2. So kat sini boleh selesai lah. So tolak 6P tambah dengan 4. Okey, so tengok simbol tolak dekat sini So 4 tolak dengan positif 4. So tolak habis. Okey, negatif 12P. Okey, tolak 6P. Okey, tolak ni dia akan jadi tambah lah. So yang akan tinggal negatif 6P. Okey, 9P kuasa 2 tolak 2P kuasa 2. So 7P kuasa 2. So ada jawapan dia yang pertama tu lah. Mudah sangat-sangat kan. Okey, so pergi kepada soalan 14. Diberi bahawa satu ungkapan ni ungkapkan M dalam sebutan N. So kita nak M kita nak M. So bila dapat soalan macam ni pelajar, kita kembangkan dululah sekejap Cikgu salin balik. Sama dengan 3/N. So yang ni kita darab silang lah. So darab silang. Yang ni pun darab silang juga. So 2N darab N, 2N kuasa 2 sama dengan, so 3 dia akan darab dengan ni lah, M tolak dengan 1. So yang ni okey, kita nak cari M pelajar kita terbalikkan dia siap-siap boleh. Sebab sama dengan ni sama je. So 3 punca kuasa M tolak 1. Okey. So cikgu buat bracket. So 2N kuasa 2. So kita kembangkan lah. 3 punca kuasa M tolak 3 darab 3. 3 darab negatif 1 3 lah. Okey, sama dengan 2N kuasa 2. So kita nak M kita nak M. So alih negatif 3 ke sini dulu. So yang tinggal 3 darab dengan punca kuasa M sama dengan 2N kuasa 2 tambah 3. Okey, lepas tu 3 bawa turun bawah lah. So punca kuasa M sama dengan 2N kuasa 2 tambah 3/3. So dekat sini pelajar bila punca kuasa 2 bawa pergi sini, dia akan jadi kuasa 2 kat sini lah. So M sama dengan, so 2N kuasa 2 tambah dengan 3 per dengan 3. So kuasa 2. So dekat sini kita tengok jawapan dia. Okey, so dia hanya buat bracket ke atas. So 3 kuasa 2 9. So jawapan dia adalah C lah. Okey, so settle. Kita pergi kepada soalan yang ke-15. Okey, soalan 15 ni soalan mudah soalan mudah. Bila dia bagi
kepada kita satu persamaan macam ni. So kita cari mana satu graf dia. Okey, biasalah cikgu akan minta pelajar buat table lah XY. Kita masukkan X kosong kat dalam ni. So kalau X kosong, Y dia 2 lah. Maksudnya kat sini Y sama dengan 2 tolak 0 kuasa 3. So habis. So dapat 2. Okey, 02. So 02 dekat mana? Ni confirm salah dah sebab dia kosong negatif 2. Yang ni salah. 02. So yang ni betul. Okey, lagi satu kosong negatif 2 ni salah. Okey, yang ketiga 02. So yang ni betul. Okey, so kita nak confirm graf dia sama ada B atau D. Okey, kita buat satu titik lagi, paling mudah pelajar. Okey, katalah cikgu masuk dekat sini, paling mudah 1 lah. X tu 1. So 1 kuasa 3 adalah 1 lah. So bila kita masuk 2 tolak dengan 1 kuasa 3. So dia akan dapat 1. So X1 Y1. So X1 Y1 kita plot dekat mana? So 1 dekat sini ni 2. So kat sini 1. So kat sini pun 1. Patutnya titik kat sini lah. Okey. So yang ni salah lah. Okey, kalau kat sini ni 1. Ni 1. Ni plot dia. Ni 1. 1 1. So ni adalah graf dia. Nak confirm lagi kita masukkan. Kalau kita gantikan nilai lain. Okey, katalah cikgu ambil satu titik lagi. Cikgu ambil 2 lah. X tu 2. So 2 negatif Y sama dengan 2 tolak dengan 2 kuasa 3. So 8 lah. Okey, so kita akan dapat negatif 6. So kat sini negatif 6. So 2 negatif 6. So bukan graf ni bukan So mungkin graf ni. Okey, 2 negatif 6. So 2 negatif 6. Mungkin dia dah jadi dekat bawah dah kat sini. Okey so ni jawapan dia adalah D. Kita gantikan dia. Selain daripada kita cari kecurunan lah. Ataupun lagi satu kaedah. 2 ni adalah pintasan dia lah. Pintasan Y. Pintasan Y. So kalau soalan ni pintasan dia negatif 2, automatik salah. Cuma kita nak confirm B dengan D lah. So yang ni automatik salah lah. Okey. So kita pergi kepada soalan 16. Okey, soalan 16 ni. Rajah 6 menunjukkan bilangan buku yang dijual oleh sekumpulan jurujual di kedai buku Jaya. Okey, so ni bilangan buku lah. Okey, hitung sisihan piawai. Okey, seperti biasa pelajar nak cari sisihan piawai, first kali kita cari bin dulu lah. Kita cari bin. So bin ni kita tambah semua sekali. Kita bahagi dengan bilangan dia So kita cari bin dulu kejap. Okey, dah ada kalkulator cikgu So 29 tambah 21 tambah dengan 18 tambah dengan 30 tambah 13 tambah 25 tambah dengan 24. So pelajar akan dapat 160. So 160 dibahagi dengan 1 2 3 4 5 6 7. 160 bahagi dengan 7. So pelajar akan dapat min dia bahagi dengan 7. So kita dapat 22.86. 886. Okey, lepas dapat min kita cari varian dia lah. Okey, varian dulu sigma kuasa 2. Okey, sama dengan jumlah X kuasa 2 bahagi dengan N tolak dengan min kuasa 2. So ni semua nombor ni mesti di kuasa 2 dah. X kuasa 2. Okey, so 29 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2. So kita kira semula Okey, so cikgu tulis, cikgu buat semula. 29 kuasa 2 dah ada. Tambah 21 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2
tambah 13 kuasa 2 tambah dengan 25 kuasa 2 tambah dengan 24 kuasa 2. So kita akan dapat jawapan dia 3876. So dekat sini 3876 bahagi dengan 7 tolak dengan min kuasa 2. 22.86 kuasa 2. So kita cari varian dulu Okey. So cikgu bahagi siap-siap. Okey, kita tolak dengan 22.86 kuasa 2. Okey, so kita akan dapat jawapan dia 31.13. 31.13 ni adalah varian. Okey, varian tu kuasa 2 kan. So nak cari sisihan piawai, punca dia lah. Okey, punca dia. So kita tekan punca kuasa 2. So kita akan dapat 5.579. 5.57. So 5.57 sepatutnya dekat sini lah. Okey. So kita kira balik. Okey, 5.57 Dia sepatutnya yang ni kuasa 2 ni kita cikgu cepat sangat cikgu bundarkan dia So bila cikgu tak bundarkan dia, so kita akan dapat jawapan tepat lah. So jawapan dia adalah C. Okey, tak mungkin lah B sebab dia 579 5799 tu. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, kaedah dia pelajar faham lah. Okey, seterusnya nombor 17. Okey, raja ataupun jadual 1 menunjukkan saiz baju yang dibeli oleh murid kelas 4UIA. Okey, so ni adalah bilangan murid dan saiz baju lah. Okey, cari median bagi saiz baju tersebut. Median ni tengah-tengah pelajar kena tahu lah. So tengah-tengah antara semua nombor ni. So kita tambah semua. 3 tambah 5 8 tambah 3 11 tambah 6 17 17 tambah 3 so 20. So 20 bahagi dengan 2, so kita dapat 10. Maksudnya nombor 10 di tengah-tengah So kalau kita tengok dekat sini, dia 1 hingga 3, so 3 kat sini lah. Okey, 3 tambah 5 so 8. 8 tambah 3 11 11 17 17 tambah 2 19 dan 20. So 10 ni duduk kat mana? Duduk kat sini dekat tengah-tengah. Okey, antara 8 hingga 11 tu lah. Okey, so size M. Mudah je. Okey, sebab kita tahu median di tengah-tengah. Okey, soalan 18. Rajah 7 menunjukkan sebuah lukisan berskala berbentuk segi 4 tepat. So segi 4 tepat. Okey, jika skala yang digunakan 1:5, hitung luas sebenar lukisan itu. So luas panjang darab lebar lah. So 7 darab 5. Okey, 7 darab dengan 5 so 35. 35 ni 1 lah. So kalau 1:5 so 35 darab 5 Okey, so kita darab terus, senang. Soalan ni mudah. Okey, 35 darab dengan 5. So kita akan dapat 175. Betul 175. Okey, sekejap cikgu semak lagi sekali. Okey, jika skala yang digunakan 1:5, maksudnya yang ni 1. So 1 ni okey, sebab dia kuasa 2 Okey, kuasa 2 ataupun meter persegi. So kalau nak mudah dia, cikgu confirm lagi sekali. So kalau kita darab macam ni tak boleh, sebab dia kuasa meter square kat sini ni. Meter square. Okey, centimeter square, sorry centimeter square. So tak boleh lah, kita kena tukar yang ni siap-siap. So kalau 1:5, 5 darab 5 25 lah. Okey, 7 darab 5 35. So baru betul 35. Okey, didarabkan dengan 25. So kita dapat 875. Maaf pelajar 875. So tadi cikgu dapat 175
Macam mana cikgu darab terus sentimeter kuasa 2 kalau darab terus. Okey, dia sepatutnya dia kena tukar dululah. Dia kena tukar siap-siap baru kita boleh darab Okey. So settle. Okey, soalan 19. Soalan 19 ni mudah Okey, rajah 8 menunjukkan dua buah segitiga bersudut tegak. So segitiga sudut tegak mudah Okey, 3 4. So kat sini 5. Sini 12, sini 5, sini 13. Okey, pelajar kena tahulah dia mudah 3 segitiga, pelajar kena hafal lah ni. 3 4 5 6 8 10, senang. Okey. So 12, 13, kat sini 5. Hafal je segitiga ni. Tak perlu nak cari hipotenus 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 dapat 13, tak perlu Okey, soalan dia nak cos. Yang ni pelajar kena tahulah formula tu. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. So cos cos sebelahan per hipotenus. So 12 per 13 jawapan dia. Okey, dan soalan yang terakhir. Okey, rajah dalam rajah 9 segitiga PQR. PQR dan RST. PST. So segitiga yang besar sama dengan segitiga yang kecil lah. Okey, diberi cos X 3 per 5. Cos kita tahu tadi Okey, kalau saya hantu, so sebelahan per hipotenus. So 3 hipotenus dia 3 per 5. So 3 4 5. Tadi baru kita bincang 3 4 5. So segitiga ni cikgu buat segitiga ni sama dengan yang cikgu buat biru, segitiga besar lah. So kalau kita tengok sudut 90 darjah kat sini. So kalau cikgu terbalikkan gambar dia, dia akan jadi macam ni lah. Okey, so dia akan condong macam ni juga. Macam tu. 90 darjah kan. So kat sini 3. So kat sini kita tahu 4, hipotenus 5 lah. So kat sini 12. Okey, pelajar 3 dah jadi 12 darab dengan 4. So ni 4 dan 4, so panjang dia 16 lah. So 5 dengan 4, so yang ni 20 lah panjang dia. Okey, soalan dia nak apa? Tangent Y. Tangent Y ni dekat luar. So bila kat luar kita cari belah dalam. Tangent sama dengan tentangan per sebelahan. So mesti negatif 16 per 12. Ada tak? Okey, dia kecilkan lah. So sifir 4 kali 4 kali 3. So negatif 4 per 3. Mudah Cikgu ulang lagi sekali. So kalau soalan dia macam ni 3 4 5. So kalau dia dekat luar macam tu, Y ni dekat luar. So katalah dia nak cari cos Y. So cos Y ni kat luar, kita cari belah dalam. So mesti tambah negatif. Okey, cos sebelahan per hipotenus. So negatif 3 per 5. Itu contoh contoh. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum.